pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, Mesir, Syria, Yaman dan seterusnya, ke seluruh di mana tempat. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang, kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk nama baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pembacaan kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih lagi perbincangan kita pada bab yang ketiga, iaitu sabar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyambung lagi kata-kata beliau dengan datangkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud mafhumnya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Dalam ayat ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita bahawa Dia akan uji kita. Dia akan uji kita untuk mengetahui di mana kalangan mereka yang benar-benar berjihad. Maksud berjihad di sini, berjihad dengan fisabilillah. Ada dua makna jihad di sini. Berjihad fisabilillah iaitu mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala di jalan Allah, dan berjihad dengan makna bersungguh-sungguh. Berjihad bersungguh-sungguh dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dua makna. Dan juga ujian Allah Subhanahu wa taala itu juga Allah Taala nak tengok daripada kalangan kamu ni siapa orang yang bersabar. Walaupun di sini Allah Taala gambarkan dengan makna mengetahui, tetapi para ulama mufassirin mereka lebih gemar menggunakan memberitahu, memperlihatkan, memberitahu. Sebab Allah SWT itu maha mengetahui. Dia tahu apa yang ada pada diri kita, Dia tahu tahap keimanan kita, dan Dia tahu tahap kesabaran kita. Dan sekarang Allah Ta'ala datangkan ujian kepada kita ni tuan-tuan, bukan Dia nak melihat, tetapi Dia nak memperlihatkan. Dia nak memperlihatkan kepada kita bagaimana keadaan keimanan kita di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana keadaan diri kita ni tuan-tuan dalam mendepani sifat sabar tersebut. Jadi di situlah Allah Taala nakkan ke atas kita supaya kita memperbaiki keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah baik sifat sabar yang sepatut kita hadirkan sebagai seorang yang beriman. Jadi dua-dua keadaan ni tuan-tuan. Hidup atas dunia ini, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala uji. Dan ujian Allah SWT ni bukan atas sesuatu benda yang, ujian ni bukan atas sesuatu perkara yang berbentuk musibah semata-mata. Kita melihat ujian tu hanya pada mata kita musibah. Apa yang katakan musibah ni tuan-tuan? Musibah ni ialah sesuatu perkara yang bercanggah dengan kemahuan kita. Kita tak nak sesuatu tu, tak nak benda tu berlaku, tak ingini, tidak kehendaki, tak suka. Maka bila dia berlaku dikatakan musibah, walaupun sekecil-kecil perkara. Contohnya, harapan dan cita-cita kita bila kita makan, kita nak sedap. Jauh kita berjalan tuan-tuan, sampai ke Melaka contohnya, mencari asam pedas. Tapi bila sampai Melaka, sampai kedai yang kita cari tadi, kita makan, taklah sebagaimana viral tu kan. Viral tu meletup-letup asam pedasnya tuan-tuan, beratus-ratus orang. Tapi bila kita makan tuan-tuan, tak ada pun asam pedas yang kita harapkan tu, rasanya tak sama, tak sebagaimana yang kita harapkan. Maka sesuatu yang tidak kita kendaki itu dipanggil musibah. Dan bentuk musibah ini bukan hanya musibah tersebut, bukan itu sahaja yang berbentuk ujian Allah SWT, tidak. Baik sama ada yang kita kendaki ataupun yang kita tidak kendaki. Kita tak nak sakit tuan-tuan,
Allah datangkan sakit. Ujian tak? Ujian. Kita nak sihat, Allah datangkan sihat. Ujian tak? Ujian. Sihat ujian, sakit ujian, susah ujian, senang ujian, isteri baik ujian, isteri tak baik ujian, suami baik ujian, suami tak baik ujian, ada penghormatan ujian, ada penghinaan ujian. Tak kira apa sekalipun gambaran. Dan bila ke mana kita melalui kehidupan ini, benda yang paling besar sekali ialah sabar. Ni Allah Ta'ala sering kali, dan banyak ayat-ayat Allah SWT yang berikan penekanan terhadap ke atas kita untuk bersabar. Apa maksud bersabar tuan-tuan? Baik sama ada sihat, kena bersabar, banyakkan bersyukur, jangan terlalu ikutkan nafsu sehingga lalai dan leka. Dengan kesihatan yang Allah Ta'ala beri, kita semakin jauh daripada Allah SWT. Bila Allah Ta'ala datangkan sakit, sakit pun perlu bersabar. Jangan putus asa atas nikmat Allah, terus berjalan dan bersyukur atas sakit Allah Ta'ala beri. Kerana kedua-dua keadaan tuan-tuan semua dalam bentuk ujian Allah. Tujuan Allah Ta'ala sebut kat sini, Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana mujahadah kita, kesungguhan kita untuk mencari, berjalan untuk mencari keredaan Allah SWT, dengan sifat sabar tadi. Itu sebabnya perlu kita fahami betul-betul konteks kehidupan atas dunia ni, bahawa apa segi pun perkara, sesuatu yang kita depani dan kita dapati, semuanya berbentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahimahullah taala disebut sebesar-besar ujian berbentuk kebaikan itu jauh lebih ditakuti daripada ujian berbentuk kesusahan. Ujian berbentuk kesenangan, kebaikan yang kita mahu, kita kendaki, itu jauh lebih susah, Imam Ghazali kata, untuk kita menjaga dan memelihara hubungan kita dengan Allah SWT, dibandingkan ujian dalam bentuk kesusahan, kepayahan, keperitan, ataupun sesuatu perkara yang mungkin kita tak kendaki. Seorang isteri tuan-tuan, dia tak nak suami dia tu begitu. Dia nak suami yang penyayang, suami yang baik, dan benda yang paling besar sekali seorang isteri, dia nak suami dia jangan kedekut. Tapi tiba-tiba tuan-tuan dia dapat suami dia kedekut, tidur masin, tangkai jering, dah lah hitam, kedekut lagi. Cuba bayangkan tuan-tuan. Tapi disebabkan dia dapat suami kedekut tadi, tangkai jering, tuan-tuan berkira dan sebagainya tak sebagaimana yang dikendaki, bagaimana pula hubungan dia dengan Allah? Sebabkan suami yang tak berapa baik tadi, tak berapa sebagaimana yang dikendaki, maka akhirnya dia dengan Allah baik, hubungannya cantik, sentiasa berzikir, bertasbih, bersyukur, ataupun setidak-tidaknya dia memperbanyakkan istighfar pada Allah SWT. Saya datang satu kisah tuan-tuan. Satu kisah berlaku lebih kurang cerita ni 10 tahun lepas. Satu hari tuan-tuan saya dapat satu panggilan telefon. Seorang abang telefon saya tuan-tuan, dia tanya ada dekat mana. Lepas solat isyak tuan-tuan, dalam jam 10 balik daripada kelas. Saya kata saya dalam perjalanan nak balik, waktu tu saya duduk di Sentul lagi. Abang angkat saya tu tuan-tuan duduk kat Bangi. Dia kata malam ni boleh datang tak? Saya fikir balik. Cuba bayangkan tuan-tuan, daripada Sentul nak ke Bangi tu dekat sejam, balik pula sejam. Saya kata tak boleh. Saya kata ni pun dah pukul 10, lewat nanti, sebab besok saya mengajar pagi. Jadi akhirnya saya kata besok boleh tak? Besoklah, dia kata. Pukul berapa? Pukul 10. Saya kata insyaAllah pukul 10. Pagi esok tuan-tuan pukul 8 dia dah telefon dah. Pukul 8 dia telefon. Saya kata bang kat rumah lagi, kan kita janji pukul 10. Hati saya tu tuan-tuan dah bermain dah. Ini mesti masalah abang ni kantoi ni. Dia kantoi. Jadi betul tuan-tuan, pukul 10 saya sampai kat rumah dia. Sampai kat rumah dia, kakak buka pintu. Kakak buka pintu tuan-tuan, muka kakak tu dah lain dah. Abang tak nampak. Biasa kalau saya datang, kakak buka pintu, abang buka pintu, dua-dua ada kat pintu ni, kakak saja. Lepas tu muka kakak tu, ada hal, dia kata dah sampai dah. Masuk dia kata. Jadi bila saya masuk, biasanya kalau saya datang tuan-tuan, dia siap masak apa semua. Saya tengok atas, saya perhati atas meja tak ada apa-apa, kosong. Saya kata ni memang betul lah. Lepas tu saya toleh lagi dekat sofa, punya abang dah duduk kat situ lah. Macam orang duduk dalam kandang tuan-tuan, kandang mahkamah tu, duduk tegak je. Cuba bayangkan tuan-tuan, orang duduk tegak atas sofa. Duduk ada hari kata. Kakak kata abang dah duduk senyap.
Dia kata sudahlah, hari ni kena dia. Akhirnya tuan-tuan, akak tadi bercakap. Dia cakap, ada tahu tak, akak dah kahwin dengan abang ni, dia kata lebih daripada 15 tahun. Akak ni ada career, ada kedudukan, ada kerjaya, dia kata. Tapi akak tinggalkan semua sebab abang. Tapi hari ni dia buat akak macam ni. Macam-macam tuan-tuan diluahkan. Cuba bayangkan orang perempuan dia dah marah. Dekat 2 jam tuan-tuan dia bercakap, tak berhenti-henti. Saya ni kecut perut. Abang tu duduk tunduk aja. Isunya tuan-tuan, akak dapati abang ada perempuan lain. Jadi lepas dia bercakap tadi tuan-tuan, sampailah satu masa tu, dekat 2 jam dia bercakap tadi, dia berhenti. Ni kenapa ni, dia kata, macam mana ni? Bila dia bagi ruang saya bercakap, saya ni pula terlepas cakap. Apa saya terlepas cakap tuan-tuan? Saya kata, kak, setiap apa yang berlaku mesti ada hikmah. Terlepas cakap tuan-tuan. Saya pun tak tahu, ni kerja Allah. Bila dia dengar saya kata setiap perkara yang berlaku ni pasti ada hikmah, dia berdiri cacak tuan-tuan, cekik pinggang. Dia berdiri cacak, dia cekik pinggang tuan-tuan. Pada orang tua ni memanglah ada hikmah, dia kata. Pada akak apa hikmah? Dia kata kalau dah asyik teringat je dia pengsan, teringat dia saja pengsan. Jadi apa hikmah pada akak? Pada dia memanglah dia menyedap, dia kata. Dah orang perempuan kalau dah marah, semua keluar tuan-tuan. Jadi sekarang ni apa hikmah pada akak, dia kata. Dia bentak-bentak saya tuan-tuan. Saya kata dalam hati, ya Allah, tolonglah ya Allah, hari ni saya silap bulan, abang tak kena kerat, saya kena kerat. Dia bentak-bentak saya tuan-tuan. Saya dah kecut-kecut perut. Apa hikmah cakap, dia kata. Cuba dah cakap apa hikmah untuk akak. Saya kata, ya Allah, kalau ajal akulah hari ni, ya Allah, aku redha, ya Allah. Lain macam, dia dah marah, lebih marah daripada dia meluahkan tadi tuan-tuan. Tolonglah ya Allah. Akhirnya tuan-tuan, dengan izin Allah SWT, saya pun bagi tahu kak, saya kata, dulu akak semayang tak? Semayang. Dulu akak puasa tak? Puasa. Baca Quran tak? Baca Quran. Sekarang akak semayang tak? Semayang. Akak puasa tak? Sekarang puasa. Puasa sunat tak? Puasa. Sekarang baca Quran tak? Baca Quran. Di antara ada nak tanya dengan akak, dulu akak semayang dengan akak semayang hari ni, dulu akak baca Quran dengan hari ni akak baca Quran sama tak? Dia duduk kedu senyap tuan-tuan. Kemudian tak lama lepas tu dia menangis terisak-isak. Dia menangis sungguh-sungguh tuan-tuan. Saya kata sudah, tadi dia marah ni nangis pula. Allahu Akbar, saya kata. Tapi dalam masa yang sama hati tu dah mula tenang lah. Sebab nampaknya dia nampak apa benda yang kita nak bagi tahu pada dia. Macam mana kak? Betul ada, dia kata dulu akak semayang, hari ni akak semayang. Dulu akak baca Quran, sekarang akak baca Quran juga. Tapi dulu akak semayang, akak baca Quran, akak tak rasa apa-apa. Bahkan dalam semayang tu pula banyak mikirkan abang. Kalau sekarang dia kata, kalau semayang tu betul-betul rasa depan dengan Allah SWT. Bila baca Quran tu rasa betul-betul macam berkata-kata dengan Allah SWT. Dia menangis terisak-isak tuan-tuan, lama dia nangis. Akhirnya bila dia sendiri menceritakan pengalaman dia tadi, saya kata itulah hikmah dia. Allah SWT sayangkan akak. Dia nak akak betul-betul beri hak dia. Kita ni tuan-tuan ada hak Allah SWT yang perlu kita jaga. Bukan hanya sekadar sembahyang, puasa, zakat, haji, tetapi perasaan kita tu tuan-tuan, naluri kita duduk kat hati tadi tu tuan-tuan, bagaimana dekat ke tidak hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Allah Taala datangkan musibah, bukan ujian. Ujian tu berbentuk dalam apa sekalipun, yang baik pada mata kita, yang tidak baik tuan-tuan, yang kita rasa nak, kita tak nak tuan-tuan, semua itu bentuk ujian. Tetapi musibah ni satu perkara yang lain, yang mungkin juga di antara ujian, tetapi dia sesuatu benda yang kita tak kendaki. Sama macam kakak tadi, dia tak nak suami dia buat macam tu, menduakan dia dan sebagainya, sebagaimana tadi ya, sampaikan dia pengsan, ingat dia suami dia pengsan. Tapi sampai satu ketika tuan-tuan, baru dia rasakan mana hak suami dia dan mana hak Allah yang perlu dibagi. Yang selama ni dia sendiri membenarkan bahawa dalam solat dia pun dia masih lagi ingat suami dia. Cuba bayangkan tuan-tuan, dalam solat yang dalam keadaan kita menghadap Allah SWT tu, kita boleh lagi duduk dalam mengingati suami kita, pasangan kita, anak kita, masakan kita, kerja kita, projek kita, harta kita, kedudukan kita. Jadi kalau dah sampai tahap sembahyang pun melanggar hak Allah, sepatutnya kita berikan sikit masa dengan Allah SWT tadi.
Adakah patut, memang sepatutnya Allah Ta'ala datangkan musibah? Musibah tu pun datang bukan saja tuan-tuan atas rahmat Allah, atas kasih sayang Allah, atas belas kasihan Allah SWT nakkan kita tu memperbaiki langkah kita dan juga aturan jalan kita tuan-tuan, bagaimana kita menjalani kehidupan kita supaya hablum minallah wa hablum minan nas tadi betul-betul diberikan hak-hak tadi sebagaimana yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana keadaan sekalipun perjalanan kita tuan-tuan yang Allah Taala datangkan pada kita tadi, pertamanya semuanya tu berbentuk ujian. Baik tak baik semua tu bentuk ujian. Baik pada kita, tak baik pada kita, semua bentuk ujian. Itu pertama. Yang keduanya tuan-tuan, kalau musibah pula Allah Ta'ala datangkan mungkin yang sesuatu yang kita tak nak, kita tak suka. Mungkin sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, ketahuilah itulah jalan macam mana Allah Ta'ala nak tegur kita. Dan disitulah gambaran sebesar-besarnya tuan-tuan, Allah Ta'ala nakkan kebaikan ke atas kita untuk kita memperbaiki langkah kita dan hubungan kita dengan Allah SWT dan memberikan hak yang sepatut kita berikan pada Allah SWT. Yang kedua. Yang ketiga pula tuan-tuan perlu kita ketahui bahawa jangan kita ingat bila Allah Ta'ala tak pandang kita tu dengan Allah gerakkan kita kepada sesuatu benda yang mungkin tak baik. Maksudnya apa tuan-tuan? Bukan kata Allah Ta'ala bila dia nakkan seorang tu keburukan ataupun Allah Ta'ala nak nyahkan seseorang tu daripada kebaikan, bukan dengan cara, bukan hanya dengan semata-mata Allah Ta'ala gerakkan orang tu pergi berzina, orang tu pergi minum arak, orang tu pergi berjudi. Tidak tuan-tuan. Banyak sangat hadis-hadis Nabi SAW dan juga hadis-hadis kursi, bahkan kalam-kalam ulama tuan-tuan berikan peringatan kepada kita. Salah satunya tuan-tuan, bagaimana seorang ulama memberikan peringatan kepada kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dia kata apa? Allah SWT ni bila dia nak nyahkan seseorang itu daripada kebaikan ataupun nak jauhkan daripada rahmat Allah SWT, maka Allah Ta'ala datangkan 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama sekali tuan-tuan, Allah Ta'ala bagikan dia ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmu. Allah bagi dia ilmu, jadi orang alim, hebat, dihormati kealiman dia, tetapi Allah Ta'ala tak gerakkan dia untuk dia beramal dengan ilmu Allah SWT. Sedangkan tuan-tuan 2 perkara ni penting. Ilmu penting tak? Penting. Beramal penting tak? Penting. Sampai Nabi SAW sebut al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu tanpa amal sama seperti sepohon yang sangat rendang tetapi tidak ada buah, maknanya tak ada manfaat. Ilmu yang kita belajar tadi tuan-tuan, kalau kita tak amalkan, maka ilmu itu tak memberikan manfaat pada seorang. Bahkan kedatangan ilmu tu akan menjadi sebab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ke atas seseorang. Bukan bila kata kita ada ilmu tu tuan-tuan kita boleh rasa hebat, kita boleh rasa tenang ke, rasa bangga. Tidak. Sebab kita duduk berjalan atas dunia. Bila duduk berjalan atas dunia ni tuan-tuan, semua bentuk apa yang kita dapat itu adalah ujian. Alim, ilmu, alim, ujian. Jahil, ujian. Beramal, ujian. Tak beramal, ujian. Pandai baca Quran, ujian. Tak pandai baca Quran, ujian. Hafal Quran, ujian. Tak hafal Quran pun ujian juga. Semua bentuk tu dalam bentuk ujian. Cuma dalam konsep ni tuan-tuan, Allah Ta'ala nak nyah tu bukan bermakna Allah Ta'ala datangkan dia, gerakkan dia pergi minum arak, main judi. Tak. Allah datangkan ilmu sehingga kan dia rasa dia dah selesa dengan ilmu dia. Tetapi Allah Ta'ala tak gerakkan dia untuk beramal dengan ilmu. Itu salah satu tanda Allah nak nyahkan dia daripada rahmat Allah SWT. Yang kedua tuan-tuan, Al-Lafaf. Syekh Lafaf ni tuan-tuan, dia kata apa? Yang keduanya, Allah Ta'ala kawankan dia. Dia berkawan dengan orang soleh, tetapi dia sendiri tak jadi soleh. Kita ni tuan-tuan berkawan, tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita. Jadikan motivasi, kekuatan. Kawan dengan orang masjid, kita rajin pergi masjid. Kita berkawan dengan kawan-kawan kita yang kuat jaga solat, kita jaga solat. Penting tak? Penting. Sampaikan Rasulullah SAW memberikan penekanan pentingnya berkawan ni tuan-tuan. Rasulullah berikan perumpamaan gambaran seperti seorang yang berkawan dengan tukang besi, dia bau besi. Berkawan dengan tukang minyak wangi, dia bau wangi. Pentingnya kawan tadi, dia akan memberi impak pada seorang tu. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, tak baik. Tapi masalahnya tuan-tuan, orang ni dia berkawan dengan orang soleh, tapi tak jadi soleh dia tu.
Kenapa tuan-tuan? Allah Ta'ala hijabkan ketika tu. Nampak je, nampak lahiriah baik, duduk orang soleh, kawan orang soleh, dia ngetih orang soleh, ngambing orang soleh, tapi dia sendiri tak jadi soleh. Na'udzubillah min zalik. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, Allah Ta'ala nak nyahkan seorang tu daripada kebaikan dengan datangkan, iaitu Allah gerakkan dia untuk melakukan amalan soleh, sembahyang, puasa, zakat, haji, bangun malam, tahajud, qiyamul lail, baca Quran, zikir, wirid, siangnya pula puasa sunat. Baik tak? Baik. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, Allah Ta'ala tak gerakkan keikhlasan dalam diri dia. Apa yang dilakukan tadi tuan-tuan, semuanya tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah misal. Na'udzubillah. Nah, ini bagaimana tuan-tuan Allah Ta'ala gambarkan. Al-lafaz tadi gambarkan kepada kita bahawa bukan bermakna Allah Ta'ala nak nyahkan ataupun nak keluarkan seorang itu daripada rahmat Allah, nak jauhkan daripada kebaikan Allah SWT itu dengan digerakkan pergi melakukan maksiat-maksiat zahir. Tidak. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau Imam Ghazali diberikan peringatan pada kita bahawa syurga itu tuan-tuan, kebanyakan daripada kalangannya adalah background awalnya tuan-tuan adalah ahli maksiat. Kebanyakan syurga, ahli syurga itu tuan-tuan, penghuni syurga itu kebanyakannya tuan-tuan, background dia tu, asal usul dia tu adalah kalangan daripada ahli maksiat. Dan kebanyakan penghuni neraka itu awalnya tu tuan-tuan ataupun background dia adalah daripada kalangan ahli taat. Contohnya apa tuan-tuan? Sebagaimana dua kisah yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datangkan kisah yang pertama, kisah seorang wanita ahli maksiat, pelacur. Wanita pelacur. Kerja dia melacur, malam melacur, siang melacur. Rasulullah cerita. Waktu dalam perjalanan balik daripada melacur tadi tuan-tuan, dia nampak satu telaga, dia turun dalam telaga tadi, dia minum air. Ini cerita ni semua orang tahu. Dia minum air, waktu dia nak ambil air daripada kasut dia tuan-tuan, dia nak minum, tiba-tiba lalu seekor anjing dalam keadaan lidahnya terjelir-jelir. Jadi akhirnya tuan-tuan, perempuan tadi nampak anjing tadi keadaan terjelir-jelir tadi tuan-tuan, dia ambil air tadi, dia tak minum, dia bagi minum anjing tadi. Anjing tadi pula tuan-tuan minum sampai habis. Sehingga wanita tadi tuan-tuan, dia pun ambil kasut dia, sarung, dia berjalan pergi. Sampai di tengah-tengah jalan tuan-tuan, dia jatuh meninggal. Jatuh mati tuan-tuan. Allah perintahkan kepada malaikat, ambil wanita tadi, bawa masuk syurga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa seorang pelacur boleh masuk syurga? Rasulullah kata, kerana dalam dirinya tu ada rahmat, ada kasih sayang. Ini penting tuan-tuan, rasa kasih sayang tadi tu. Kasih sayang pada diri, itu yang ulama perincikan dalam bab kasih sayang. Kita kena sayang diri kita. Kita kena sayang kerabat kita, pasangan kita, anak kita, kerabat, mak ayah kita, itu termasuk semua tu. Kita kena sayang makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kucing, anjing, semua itu tuan-tuan kita kena sayang. Apatah lagi kemuncak kita sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu ada dalam diri kita. Cuma aturan sayang tadi tu ulama perincikan bagaimana sayang tersebut. Ini kisah yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, Rasulullah SAW sendiri juga cerita bagaimana seorang perempuan ahli taat. Perempuan ni ahli taat, seorang abid, kuat ibadahnya tuan-tuan, qiyamnya, puasanya, zikir, wirid, baca Quran, hebat tuan-tuan. Tapi bila sampai matinya tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan supaya bawa perempuan tadi, campakkan ke dalam neraka. Sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa wanita taat campakkan dalam neraka? Rasulullah, dia sungguhnya ketika hidup dia ada rasa tak puas hati dengan seekor kucing. Lalu dikurung kucing tadi dalam sangkar, tidak diberi makan beberapa hari sehingga kucing tadi mati tuan-tuan. Kucing tadi mati. Lalu perempuan tu bila sampai dia mati, Allah perintahkan kepada malaikat, ambil perempuan tadi, campakkan. Rasulullah kata, sahabat bertanya, Rasulullah, takkan hanya seekor kucing sedangkan dia ahli taat? Rasulullah SAW sebut, walaupun dia ahli taat, tapi disebabkan dia tidak ada kasih sayang kepada makhluk. Sayang tu tak ada. Ini bertepatan tuan-tuan dengan apa yang disebut oleh Allah, apa yang disebut oleh Nabi SAW, bahawa kita ni tuan-tuan masuk dalam syurga bukan sebab ibadah, bukan sebab amalan soleh kita, tapi kita masuk syurga Allah SWT disebabkan rahmat Allah.
Habis ibadah ni untuk apa tuan-tuan? Ibadah ni hakikatnya bukan hanya tujuan pahala, tidak. Pahala itu disebut oleh para ulama tak lebih hanya sekadar seperti motivasi, kalau bahasa kasarnya tuan-tuan, macam gula-gula untuk bagi kekuatan pada kita untuk buat ibadah. Tak lebih macam tu. Macam anak-anak kita tuan-tuan, dulu-dululah masa kita kecil-kecil, sekarang tak tahulah, masih ada lagi rasa tak ada dah, sebab kita pakai Grab. Dulu masa kita kecil-kecil tuan-tuan, mak kita nak suruh pergi kedai beli barang, 20 sen, 50 sen, RM1 ikut zaman, kau upah tu. Jadi pahala tu macam tu juga Allah Ta'ala berikan sesuatu amalan dan diletakkan pahala tadi untuk berikan sebagai satu kekuatan motivasi, tapi itu bukan tujuan. Hakikat tujuan yang sebenar di sebalik daripada persyariatan setiap ibadah yang dituntut oleh Allah SWT itu tuan-tuan, inilah dia pembentukan, pemupukan tuan-tuan kepribadian sebagai seorang Muslim. Pertama sekali untuk membina keimanan dan keyakinan dalam diri seorang kepada Allah SWT, dan yang kedua tuan-tuan, membina khauf, perasaan takut dalam dirinya kepada Allah. Jadi bila iman yang baik, khauf, perasaan takut tadi, dan yang ketiganya taqarrub, hati dia semakin dekat dengan Allah SWT, maka ketika itu barulah dia berjalan akan mengikut segala aturan-aturan dan garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kita ni tuan-tuan takkan boleh ikut arahan Allah, kita tak akan mampu tuan-tuan mengikut aturan Allah, kecuali benar-benar 3 perkara tadi ada dalam diri kita. Dan 3 perkara itu pula tuan-tuan kita nak melalui daripada ibadah yang kita lakukan tadi. Dan ibadah tu pula tuan-tuan, nak sampai lahirnya 3 benda ni pula tuan-tuan, dia ada 2 perkara teras. Yang pertama sekali tuan-tuan, perlu kita keluarkan diri kita daripada kepompong kejahilan. Setiap amal ibadah yang kita laksanakan ni mesti laksana mengikut aturan ilmu pengetahuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Itu penting. Itu sebabnya musuh-musuh Islam ni tuan-tuan, dia menggunakan senjata yang paling ampuh untuk merosakkan umat Islam ni. Orang-orang beriman ni tuan-tuan ialah dengan senjata kejahilan. Itu sebabnya kalau kita lihat tuan-tuan daripada zaman Rasulullah SAW sampailah kewafatan Rasulullah, mulai daripada kewafatan Rasulullah, selepas daripada tu, bila musuh-musuh Islam sudah mula menilap masuk untuk merosakkan Islam, untuk merosakkan umat Islam, untuk merosakkan orang-orang yang beriman, perkara pertama yang dia akan pastikan tuan-tuan ialah masyarakat yang jahil. Semayang boleh tak? Semayanglah. Puasa boleh tak? Puasalah. Dia tak risau tuan-tuan, kita bersembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji. Iblis tu sendiri pun tuan-tuan, kalau kita nak cerita tentang ibadah dia tu tuan-tuan, sehingga riwayat menceritakan tidak ada satu ruang di dunia, di atas bumi dan di langit, yang mana ruang tersebut menjadi bekas tempat sujud kepada iblis. Maknanya hebat tak hebat iblis tu beribadah. Jadi dia nak rosakkan kita, dia tahu tidak ada jalan lain tuan-tuan, iaitu bila tika mana seseorang itu dilakukan ibadah, dilaksanakan ibadah dengan penuh ilmu pengetahuan, dipandukan dengan ilmu yang betul, maka ibadah dia tadi akan sampai kepada piawaian ataupun SOP yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Taala. Itu sebabnya hari ini kalau kita lihat tuan-tuan, orang yang datang solat berjemaah ramai tak? Ramai. Tetapi tujuan dan maksud tu sampai tak? Tuan-tuan, Allah Subhanahu Taala syariatkan solat berjemaah ni tujuannya apa? Benda perkara yang paling besar sekali ialah penyatuan dan kesatuan. Penyatuan dan kesatuan. Tapi apa yang kita dapati selepas solat berjemaah? Ada tak kesatuan dan persatuan? Jangan kita cerita orang yang berada di luar rumah, orang yang ada dalam rumah. Tahun 2021, tahun 2022, 2 tahun tuan-tuan, 2021, 2022, 2 tahun tu sahaja tuan-tuan, kes dalam Malaysia ni penceraian tuan-tuan 45,000 kes. Sangat-sangat menakutkan. 2015 tuan-tuan, kajian menunjukkan bahawa daripada Perlis sampai ke Sabah tuan-tuan, secara puratanya setiap 1 jam 5 pasang bercerai. Dulu tuan-tuan, orang nak bercerai tuan-tuan kena melalui step by step. Kena ada satu-satu, kena masuk jumpa ni, kena nasihat dulu, kena kaunseling. Semua tu kena lalui, sehingga kan 3 bulan, 6 bulan pun belum tentu dapat bercerai. Silap-silap akhir bulan kerana dah terlalu penat naik turun tuan-tuan urusan tadi, akhirnya tak jadi cerai. Tapi hari ni tuan-tuan, tuntutan cerai terlampau tinggi tuan-tuan. Ada talak fast track.
Talak fast track tuan-tuan, cuba pergi je mahkamah, ada satu bilik tempat talak fast track. Suami suka, isteri suka, talak selesai. 45,000 tuan-tuan dalam masa 2 tahun. Nak gambarkan tuan-tuan, hari ni masyarakat terlalu rosak dengan kejahilan tadi, sehingga kan sampai dia masuk ke alam rumah tangga, dia sendiri pun tak tahu apa tanggungjawab dan amanah yang ada dalam rumah tangga perlu dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya pertama sekali tuan-tuan, mengeluarkan diri kita daripada kepompong kejahilan. Duduk dalam majlis ilmu yang Nabi sebut SAW, daripada buayan sehingga liang lahat. Belajar terus, berikan peringatan, tinggal tazkirah, peringatan, nasihat, untuk bina semula tuan-tuan diri kita dengan ilmu pengetahuan, keluarkan daripada kepompong kejahilan, bina keimanan dan keyakinan kita pada Allah dengan berpandukan betul-betul ilmu pengetahuan tadi, bukannya persepsi. Kita hari ini semua persepsi. Sebabnya akhirnya tuan-tuan kita rasa macam tak relevan hukum Allah, sampai tahap ada kalangan kita yang kata tak relevan lagi Quran itu diguna pakai untuk zaman sekarang. Cuba bayangkan tuan-tuan bercakap, kenapa? Disebabkan jahil. Satu. Yang kedua tuan-tuan, perkara kedua, nak dapatkan sampai tahap tuan-tuan pembinaan keimanan tadi melalui amal tadi kena laksanakan dengan perkara yang kedua tuan-tuan, iaitu ikhlas betul-betul kerana Allah. Ikhlas betul, bukan sebab orang lain. Datang solat maghrib, datang solat isyak, apa amalan kita lakukan, semuanya hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lain. Jangan sekali kerana makhluk. Azan sampai bunyi. Bukan kerana makhluk, kena letak betul-betul. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa sekalipun, baik sama ada ibadah khususi ataupun ibadah umumi. Ibadah khususi apa ni tuan-tuan? Ibadah khususi ni solat, puasa, zakat, haji, itu sebab ibadah khususi. Ibadah umumi, cari nafkah, pergi ziarah orang sakit, bantu orang, tolong orang, sambung silaturahmi, melakukan amal-amal kebaikan, ta'awun, tolong-nolong, bantu-membantu. Ini ibadah umumi. Dan semua yang kita lakukan mesti khusus semata-mata mencari redha Allah Subhanahu taala. Wallahu taala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik tunjuk kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.